Okey. Okey, boleh baca doa? Hari ni baca doa Emira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Semoga ilmu yang kita belajar ni dapatlah membantu kita untuk masa depan, untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Okey. Cikgu nak habiskan kelas KIK yang sebelum ini, iaitu yang lama tu lah. Okeylah. Cikgu juga nak maklumkan untuk bahagian kehadiran kita ubah, iaitu murid yang hadir dan stay sehingga akhir kelas barulah dikira hadir. Itu untuk perubahan yang cikgu kena buat lah. Cikgu beritahu sebab kita dah dapat detect dah ada orang yang masuk, lepas tu dia buka benda lain, dia buka Roblox masa kita belajar. Jadi cikgu nak masukkan dalam rakaman cikgu ni, iaitu satu nasihat dan juga warning. Hanya murid yang hadir kelas, tak kira lah dia hadir pukul berapa, tapi yang penting dia hadir dan dia stay sampai kelas end, sampai kita leave, barulah kita kira dia sebagai hadir. Cikgu akan tambah dia di dalam kelas dojo. Kalau sempat di akhir kelas, kalau tak sempat tak apa, cikgu akan tambahkan sendiri. Okey. Yang penting poin kamu bertambah, insya-Allah. Kalau sempat November dah boleh redeem. Kalau tak November, kalau bukan November, Disember. Harap-harapnya sempat lah. Dah suarakan cikgu nak beli hadiah dengan murid-murid tahun 6. Tapi tak tahulah siapa yang dapat. Okey, so macam biasa kita masuk ke kelas KIK ni. Kita sambung, ada 2 lagi muka surat, dan kalau boleh juga kita nak gunakan buku aktiviti. Menjerit dah seorang. Okay. Oleh sebab minggu depan kamu dapat second dose, kamu dapat dia punya apa? Kamu dapat Sinovac ke, Pfizer ke, AstraZeneca ke? Pfizer. Pfizer, jadi high class lah budak-budak kelas 6C ni. Dapat Pfizer. High class, semua kayangan-kayangan, ya. Cikgu nasib baik cikgu dapat Pfizer juga. So cikgu pun kayangan juga. Jangan berani-berani, ya. Aduh. Okay. So yang ni nanti kita beritahu dia. Cikgu juga nak kata shout out kepada Nur Amani dan juga Syifa. Cantik dia punya nota, sangat bagus. Dani, Pasal Alisha ni semua ni nota-nota yang dihasilkan sangat bagus, sangat baik. Okay. Nanti cikgu akan tambah markah. 3 orang lagi yang cikgu tak tambah. Aiman 4 kot. 4. Dani, Aiman, Syifa dengan Amani. Okey. Yang lain juga cikgu berterima kasih sekali lagi kerana hasil kerja kamu sangat memuaskan. Okey, seperti biasa bila kamu tekan link yang cikgu bagi tu, apakah perbezaannya? Okey. Kalau kamu baca dekat internet, ini internet, tapi kalau tak salah cikgu memang betul lah. Apa perbezaannya? Tak apa Emira, tak apa Emira. Tak ada due date. Bila kamu hantar nanti cikgu tambah markahnya. Hurufnya, ya betul. Okay, so kalau kamu tengok ada peratusan keberkesanan dia tu. Kalau setakat ini Pfizer tu paling tinggi, tetapi dia macam ni. Dia cuma beza dia, contohnya Pfizer tu 99. Contoh, cikgu tak ingat dia punya nombor tu.
Contohnya Pfizer 99% berkesan. Tapi kalau Sinovac tu 98.9. Jadi hampir lah. Hampir je, sama je. Lepas tu tempoh dia kan, kalau kamu tengok Pfizer ni dia 2 hingga 3 minggu. Dia punya jarak dia, orang kata jarak suntikan pertama dengan suntikan yang kedua. Kalau misalnya Sinovac kadang tu sampai 6 minggu, ada yang 4 minggu lambat. So perbezaan dia juga adalah satu lagi dia keluaran negara mana, dan satu lagi yang cikgu tahu ialah keperluan untuk booster dose. Kalau tak silap cikgu, untuk Pfizer memang disuruh untuk ambil dos yang ketiga. Disuruh tu cikgu tak tahu dah wajib ke tidak, tapi dia macam sebab sekarang ni kan kalau kamu dengar dia kata ada variant tu kan, dulu COVID ni cuma anak beranak biasa, tapi sekarang dah membiak menjadi orang kata Delta lah, nama macam-macam kan. Jadi dia digalakkan untuk ambil booster untuk meningkatkan lagi keberkesanan dia. Itu beza dia. Ada yang tak payah, ada yang perlu. Itu perbezaan lah. Okey, tak apa kita bercerita tentang benda-benda umum macam ni sebab ia adalah berkaitan, bukan setakat berkaitan dengan sains saja, ia juga berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kamu tanya apa yang saya tak tahu, kamu boleh share apa yang kamu tahu. Sebab cikgu nak cakap sebenarnya sekarang ni oleh sebab kita ni banyak perkara atau banyak ilmu yang boleh kita cari di internet, kadang-kadang tu cikgu pun tak tahu apa yang kamu tahu. Sama je main game ke semua benda. Okey, jom kita masuk dan kita teruskan di muka surat yang ketiga. Seperti biasa, kelas KIT ni kalau kamu gunakan nama yang sama seperti nama yang kamu dah guna sebelum ini, jadi kamu akan dapat hasil kerja kamu yang dah siap pada muka surat 1 dan 2 yang lama. Faham? Jadi kalau kamu masuk nama yang lain pula, jadi tiba-tiba tak ingat dah nama apa dulu masuk. Jadi kamu akan terpaksa mulakan yang baru. Macam cikgu tengok sini, Aina Syuhada, memang dia masuk guna nama yang sama. Itu bagusnya. Jadi tak payahlah kamu terfikir-fikir lagi apa lagi minggu lepas tak ingat dah belajar apa. Contohnya Hafizul, pergi muka surat yang ketiga. Alisha Irmira dengan Alisha, Amani, Siti Hadira. Cikgu tengok, kita boleh tengok betul tak kamu masuk guna nama yang sama. Itu je. Jadi bila kamu masuk nama yang sama, dah siap dah yang lepas tu. Muka surat 1 dah siap, muka surat 2 dah siap. Cikgu macam cikgu ni, muka surat 3 cikgu dah siap. Jadi sekarang muka surat 3 je belum. 3 dan 4. Okey, jom kita buat ni. Cikgu nak main apa dengan kamu supaya kamu tak boring pun cikgu tak tahu dah nak explore. Okey, tak apa, kita cuba-cuba lah yuk. Okey, ready ya? Muka surat 3 kita buat bersama-sama, kamu terus jawab. Jangan cikgu tertinggal-tinggal. Tak mau. Okey. So tak ada masalah. Okey, jom kita cuba soalan ini, nombor 3. Okey, instruction. Type your answer in the space given. Ali investigates the phases of moon from his house during the MCO. During the MCO session. Masa MCO berlaku, dia pun pergi tengok bulan. Pada hari yang keempat, dia dapat tengok bentuk macam ini. C yang terbalik. Lepas tu 11 hari bulan dia dapat tengok ni. Kita panggil dia gibbous. 15 hari bulan kita dapat dia bentuk bulat. 21 hari bulan dia dapat tengok bentuk yang macam ni. Dan 26 hari bulan dia dapat tengok yang bulat, yang huruf C yang betul. Okey, kita pun baca soalan nombor 1. What is the manipulated variable? Siapa yang nak jawab untuk soalan nombor 1? Paling senang. Siapa? Taik pun boleh. Number of
What? The number of days. Beres, betul. Bagus. Number of days. Okay, cikgu bagi jawapan dalam warna merah lah. Okay, number of days, bagus. Okay, sekejap kita terus tambahlah point untuk yang ni. Cepat-cepat lah buka ni. Okay, sekejap. Number of days. Okay. Nampaknya ya Tuhan kami. Okay. Number of days bagi Azkar 1 markah. Correct answer. Nampaknya Azkar akan potong lah nanti markah-markah tinggi ni sebab dia je yang jawab. Okay, what is the responding variable? Siapa yang nak jawab saya? Dekat dalam soalan ni dah bagi tahu dah. Shape of the moon that can be seen. Bagus Akmal. Yes, shape of the moon that can be seen. Ya, tulis sampai habis. Shape of moon that can be seen. Saiz cikgu punya skrin ni dah okey ke belum? Paling besar dah ni. Ke ataupun tulisan ni kita bagi besar. Okay, number 2. Okay lah? Okay dah ha? Okay, thank you. Okay, bagi dengan Akmal. Ya kan? Akmal. Correct answer. On which day does the full moon phase appears? Ya Allah. Cuma kita nak tengok. Soalan ni senang tetapi unit dia ataupun benda yang kat belakang tu yang akan trick kita, which is dia kata apa pula, correct unit. Siapa boleh beritahu dengan jawapan yang betul cikgu nak? Siapa yang jawab 15 day. Macam mana nak tulis 15 day? Hari ke-15 ada bulan purnama. Macam mana nak tulis 15? Lepas tu siapa boleh tuliskan? Kita tengok dekat ruangan chat ada tak jawapannya? Tak ada. 15. Lepas tu macam mana nak tulis day-nya? Terus day macam tu ke? Ni cikgu tambah ni. TH. Okay. Day ataupun D kecil lah. Okay, D kecil tak apa. D besar pun boleh, D kecil pun boleh. 50th day. Tu cikgu type. So cikgu bagi 2 orang lah, Azkar dengan Amira. Okay, nampaknya. Baik, seterusnya. Predict on what day will the new moon phase appear. Hari yang keberapa kan new moon appear? Okay, dalam gambar ini ada tak gambar new moon? Dalam gambar ni ada tak new moon? Tak ada. Jadi nak predict dia berapa hari bulan dia akan muncul. 30th. Dah betul. Day. 30 ya? 13 ke? 30. 30. Okey, macam ni ya. Okey, betul 30. Tetapi dalam kalender biasa, dalam kalender Islam biasanya tidak ada 30. Tapi saya terima. Okey, so sebenarnya jawapan untuk ini ada banyak ya. Dia boleh jadi 1, 2, 29, 30. Jadi, okey. Kamu boleh jawab 1 day. Kamu boleh jawab second
Day. Kamu boleh jawab 28 ataupun 29 ataupun 30 day. Okey, cikgu ringkaskan dekat sini. 29 boleh. 30 pun boleh. Tetapi cikgu nak beritahu juga dekat sini sekali lagi, biasanya dalam kalender Islam tidak ada. Kalender Islam ni mana ada cerita kalender Islam, tapi sebenarnya kalender yang menggunakan face of the moon ialah kalender Islam. Sebab tu cikgu cakap tentang kalender Islam. So cikgu, kamu boleh ambil salah satu ni. First day boleh, second day boleh, hari yang ke-29 pun boleh, 29 and 30th day. Okay ya? Jelas untuk tajuk fasa-fasa bulan. Tak, minggu lepas cikgu ingat cikgu bagi kamu blue card quiz tajuk moon phase tu, ia ada susah lah. Bukan susah sebenarnya, cikgu percaya bukan susah untuk murid tahun 6C ni. Sebab cikgu masih ingat kamu buat video moon phase kan tahun lepas tu kan. Bagi cikgu, hasil kerja yang kamu buat tu sangat bagus, dan itu menunjukkan memang sebenarnya kamu menguasai tajuk moon phase tu. Tapi sebab dia dah tahun lepas, lepas tu kita pun cuti sekolah berbulan-bulan, jadi kita tak ingat benda tu. Faham tak? Sebenarnya kalau cikgu rasa untuk performance untuk 6C bagi tajuk moon phase sebenarnya bukan lemah. Cikgu rasa bagus. Sebab kan lama dah tak belajar tajuk tu, jadi kita tak ingat. Bukan susah. Okay, so kita pergi soalan nombor 5. Cikgu hari ni banyak membebel. Nampaknya. What is the cause of moon phase phenomena? Siapa boleh beritahu? Okay, cikgu bagi dulu, tambah dulu markah. Tadi cikgu tengok Hamal Irfan. Askar. Hamal Irfan, Khair. Okay, Khair. 80 dah, Khair. Right answer. Hamal Irfan. Mana ni? 80 student. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang kelima. Siapa boleh beritahu cikgu apakah yang menyebabkan fasa-fasa bulan berlaku? The position of the moon in different day. Okey, position dia tu sebab apa dia boleh different? Apa yang menyebabkan dia different? Okey, bagus. Askar ada idea. Cepat. Apa yang menyebabkan bulan tu mempunyai kedudukan yang berbeza-beza? Soalan 3 apa? Okey, cikgu Rotation. Bagi sini. Rotation and ada evolve. Sikit lagi. Okey, cikgu bagilah idea untuk kamu dua orang tu, iaitu 3 orang tu. Bukan evolve tapi revolve. Yes. Bagus. So cikgu bagi give idea, boleh sebab jawapan tu tak tepat lagi. Okey, cikgu bagi give idea untuk Alicia, give idea untuk Almira. Benda sama macam Alicia and Almira. Okey, give idea untuk Afizul. Okey. So ada lagi. Okey. Kenapa pula Kai ni left ni? Merajuk kah? What is the cause dia sebenarnya? Kita kena jawab dia 2. Okey, dia 2 dalam masa yang sama, iaitu because moon rotates and revolve around the earth. Dia kena bersekali 2 tu. Kalau dia revolve sahaja, mungkin dia tidak nampak permukaan yang di depan tu. Okey, boleh salin jawapan ini, dan ingatlah, insya-Allah Okey. Soalan nombor 6 pula ialah soalan yang menggunakan pemikiran logik saja. Tadi siapa yang nombor 3 dan 4 tadi dah ke siap salin?
Siapa yang dah ni soalan nombor 3 dan 4 tadi? Dah, okey. Soalan nombor 5 sudah? Soalan nombor 6 cikgu biasanya kalau tahun 6 ni cikgu tak ada masalah. Kalau mengajar tahun lain, muka surat ni dah ke? Tunggu lagi. Belum. Yang mana belum? Okey. Soalan mana yang belum? Belum, yang ni belum, yang ni belum. Lama-lama tunggu dia je. Okey dah. Okey, soalan nombor 6 dia menggunakan pemikiran logik kita. Kenapa siang hari kita tak nampak bulan? Bulan Because the sunlight is too bright. Sunlight is too bright than the moonlight. Okey, cikgu terima. Cikgu nampak ada soal, ada yang memberi idea di situ. Yes, bagus. Okey, 2 jawapan betul. Correct answer. Correct answer. 2 orang. Okay, so kita beritahu dia macam ni. Because sunlight is brighter than moonlight. Okay. Kerana cahaya matahari lebih terang daripada cahaya bulan. Okey. Siap soalan nombor 3. Kita pergi soalan nombor 4. Okey, boleh ya? Nanti kita bagi stiker-stiker yang di itu untuk kamu. Okey, so kita pergi ke muka surat 4. The following diagram shows different methods of harvesting padi. Apa tu harvesting padi? Menuai padi. Menuai padi di musim padi. Bila musim menuai padi kalau dekat Sarawak ni? Masa musim gawai lah kan? Masa musim tadau keamatan, musim gawai. Sebab itulah dia orang sambut. Orang zaman dulu dia sambut sebab banyak makanan. Jadi dia pun sambut, dia rasa bersyukur makanan banyak. Gitulah. Jadi kita pun macam mana kita sambut? Bila dapat makanan banyak, sambut macam mana? Pergi prank. Dapat kek, lepas tu hempap muka kawan dekat kek. Makan. Okay, baguslah kalau makan. Jangan makan banyak sangat ya Kai. Maintainkan badan anda yang kurus tu. Okay, so method X takes 1 week. Ni yang mana satu X ni? Yang ni. Gunakan sabit. Sabit ni tak sampai 50. Ya ke? Yalah, masih umur 12 tahun. Cukup dah tu, tak sampai 50. Okay, method X pakai sabit ni. Dan kemudian bila dia dah potong-potong, dia pun ni dekat dalam bekas ni. Apa yang dia buat dalam bekas ni, jadi padi tu gugur. Beras tu lah dia ambil. Jadi yang hampas tu dia tidak ambil. Method Y pula, dia potong dan automatik beras tu masuk di dalam lori. Tengok ni, begitu cepatnya. So mesin untuk method Y ni mengambil masa 1 hari sahaja. Kalau method X mengambil 1 minggu untuk menuai 1 padang padi ni. Okay, so kita pun baca, what is the constant variable? Ada 2 sebenarnya daripada gambar ni. Siapa boleh jawab? The harvest of a field of paddy. Kenapa? The harvest of a field of paddy. The harvest. Apa tu the harvest? A field of paddy. The field. Yes. Ni. Okay ya. Mungkin bahasa Inggeris ni, okay, Elmira tu dia dah lajak pergi soalan nombor 3. Tu tak apa. Lepas kita ambil soalan jawapan tu. Okay, dekat sini ni menggambarkan saiz 1 padang. 1 padang padi, macam tu, ataupun kita kata 1 sawah padi sahaja. Ini dalam kita punya orang kata trik dia yang selalu diguna oleh
tak tahu nak cakap macam mana, tapi biasanya berlaku ni. Ni. Satu sawah padi 1 minggu. Satu sawah padi 1 hari. Bahasa. Dia tak guna 2 padang, 3 padang. Jadi ini menggambarkan saiz padang padi, saiz sawah padi. Okey, nombor 1 betul. So kita tambah je sikit je jawapan yang diberikan oleh siapa tadi? Azkar tu. Size of paddy field 1. Okay. Yang kedua juga kamu boleh cakap type of plantation. Jenis tanaman. Dia menuai padi sahaja. Okay, dia ada daripada gambar ni. Okay, so ada 2 jawapan. Size of paddy field, 1 padang sahaja. 1 padang sahaja. Tak kira dia ukuran tu, kita kata ukuran yang tidak standard dah. Macam mana nak tahu 1 padang kecil, 1 padang besar? Kalau 1 padang SK agama, mana boleh nak banding dengan 1 padang SK merbau besar kan? Kamu pun sendiri tahu. Jadi ini ukuran yang tidak standard. 1 padang, bukan 2 padang, 3 padang. Okay, so betul lah cikgu bagi give idea lah untuk Azkar ni. Dan ada lagi ke jawab? Don't need a lot of number of detail. Makan Maggi. Apa ni? Tiba-tiba. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Apakah yang kita kawal? Dekat sini. Method untuk apa? Siapa boleh jawab? Method. Ni. Dah dekat sini. Apa dia? Siapa boleh sebut? Methods of harvesting paddy. Ya, Azkar. Method of harvesting padi. Okey, dekat atas tu ada salah eja. Method of harvesting padi. Mana yang lain ni? Method of harvesting padi 51 dalam masa 1 hari dah boleh mencapai 50 lebih. Okey. What is the responding variable? Barulah kita pergi kepada number of week and days tu, tetapi kita kena tukar dia ayat dia. Okay, so awal-awal cikgu bagi untuk Emira tu give idea lah dulu. Okay, tetapi jawapan yang tepat dia bukan number of week, days. Time to harvest the field. Ya, time taken to harvest padi. Okay, bagus. Cikgu tambah sikit. Time taken to harvest padi. Okay. Okay, time taken to harvest padi. Okay, fikir dulu soalan nombor 4, 5, 6. Okay. Method Y takes lesser time to harvest padi dan method X ini tajuk mesin. Jadi kenapa method Y tu masa dia sedikit? Kenapa method X masa dia panjang? Ada kaitan dengan tajuk mesin. Siapa nak tolong jawab? Cikgu tulis because dulu kat sini. Oops. Box ni. Because. Siapa tak tahu? Because why? Ni ada tajuk mesin sebenarnya. Tajuk mesin yang kita belajar. Apa yang berlaku pada method Y itu? Apa yang berlaku pada method X itu? Apa yang ada sebenarnya? Siapa boleh beritahu? Apakah perbezaan mesin pada method Y? Apakah perbezaan mesin pada method X? Tak ada idea? Because method Y uses a machine that takes lesser time than method X. Okay, sikit lagi. Because method Y uses
uses apa tadi Azkar? Uses what? A machine that takes A lesser time. machine complex. Okay, macam ni. Memang dua-dua tu machine. Oh, less energy. Okay, bagus. Betul. Okay, dengar sini. Betul-betul. Tu dia punya benefit dia. Okay, dua-dua ni machine sebenarnya. Dua-dua ni machine. Ini adalah satu mesin. Ini juga adalah satu mesin. Beza dia sekarang ini adalah simple machine. Method X ialah simple machine. Method Y ialah complex machine. Jadi complex machine menggunakan lebih banyak okay, because method Y uses more machine than method X sebab dia adalah complex machine. Jumlah yang lebih banyak. Jadi dekat bawah sini kita akan sambung 4 dengan 5 ni ada kaitan. Okey, betul lah tu less energy tu, tapi dia gini, less energy. Okey, ada dua orang. Okey. Mesin yang digunakan dalam method Y tu, okey, apakah simple machine yang digunakan pada X ni? Wedge. Okey, cikgu contoh sini. Wedge. Ingat tak wedge? Belum. Okey. Wedge. Baji. Wedge. Ada satu je. Wedge sahaja. Tapi kalau ni ada wedge sebab nak potong. Ada gear sebab nak gerak dia, nak laju, nak cepat. Lepas tu ada ni yang naik ke atas ni kita panggil apa? Incline plane. Lagi ada oleh sebab dia dah pakai enjin kereta ni semua, mestilah dia ada wheel and axle. Banyak, semua ada. Nak tulis pun panjang. Jadi itu maksudnya sekarang. Okay, so sekarang ini banyak mesin, ini sedikit mesin. Apakah masa tadi dekat sini? Okay, boleh pergi klinik. Okay. Siapa tu yang ni time taken tu kita nak gunakan dalam hipotesis ini. Okay, so untuk ini tak apa, cikgu bantu kamu, iaitu if method of harvesting tadi, cikgu terpaksa kecilkan yang tulisan dia ni, uses more number of machines. Okay, macam ni. Then time taken to harvest padi decrease. Siapa yang pergi klinik tu boleh pergi klinik dulu. It's okay, cikgu akan kira hadir nanti. Itulah saya sikit. Okay, semakin banyak bilangan mesin yang digunakan, semakin berkurang masa untuk kamu menuai padi. Okey, tak pernah cikgu balas dia. Okey, soalan nombor 6. Apakah simple machine yang digunakan dalam method X? Tadi baru kita jawab, cikgu dah tunjukkan tadi. Ni, iaitu wedge. Baji.
Okay. Dah siap semua salin. Manakah air tadi? Kosong. Mana kan? Tak sempat habis. Okey dah. Itulah dua je. Aduh. Okey. Okey, yang lain sudah ke? Okey, saya nampak dah lah tu. Okey, so cikgu nak menghentikan rakaman ni. Cikgu bukan nak main game tapi cikgu nak cuba untuk okey, sekejap ah. Berapa orang yang ada ni? Okey, kita stop dulu recording.